غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا سووا بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف قدس الله سره وهذا من الجهل وهذا من الجهل بقواعد الشريعة ولا فرق حينئذ بينه وبين من عزم عليه شخص بأن يشرب معه الخمر فلو قال إنما شربت جبزا لخاطره حددناه ولم نقبل منه عذرا وحكمنا بفسقه فاعلم ذلك يا أخي. Hal ini berpunca daripada kejahilan tentang kaedah-kaedah syariah, kaedah syariat, dan tiadalah perbezaan ketika itu antara dia dan antara orang yang diajak oleh seorang untuk meminum arak bersamanya. Maka jika ia berkata sesungguhnya aku minum arak kerana menjaga perasaannya, pasti kami menjatuhkan hukuman had ke atasnya dan kami tidak menerima keuzuran daripadanya dan kami menghukum dia seorang fasik. Maka ketahuilah demikian itu wahai saudara. Begitulah maknanya sambungan daripada huraian bab kita menjaga benda yang nak dimasukkan di dalam perut kita. Ya, jaga dengan sungguh-sungguh, jangan terlibat dengan makanan-makanan yang kotor, yang haram, yang syubhat, apatah lagi yang haram, menyebabkan tersekat perjalanan rohani dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bab makanan umpama al-biz, umpama benih. Kalau benih cantik dijaga, maka dia akan mengeluarkan hasil yang baik. Begitulah makanan kalau tidak dijaga, maka dia tidak akan mengeluarkan natijah rohani yang baik. Sebab makanan menyebabkan rosaknya rohani salam tadi. Sebab itu kata, jangan kamu makan makanan orang yang tidak warak. Wala ta'kul ta'aman man la yatawarra'u fi kasbih walau annahu ghadiba minka. Jangan engkau makan makanan orang yang tidak ada sifat warak dalam pencarian dia. Ya, pencarian dia diambil ikut dan dia. Maka jangan kamu makan orang yang tidak warak. Kalau menatang kapi kan. Ya. Ini tengok orang Islam ni nak blok macam kapi pun tak ada blok. Ini masalah besar ini. Jadi makanan orang yang tidak warak, dia tidak ada keberkatan. Dia tidak ada pendidikan kehalusan dalam menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia pasti marah kepada, ya, kita tak makan dia marah kan. Dia lagi marahlah, jangan kita rosakkan rohani. Kita nak jaga dia, kena jaga Allah taala. Ya, wala taltafit ilaihi. Ya, jangan engkau makna berpaling kepada dia. Supaya sini jugalah. Ya, ibarat orang yang kita makan tempat nak raikan dia, macam tadilah minum arak tahu dah haram, tapi kalau kena raikan sahabat minum juga, ambil jawab dia. Oleh kerana itu maknanya bertegas dalam konteks kita menjaga rohani dengan Ta'ala adalah benda yang sangat penting. Kalau kita tak bertegas, ya inilah masa sedikit umur yang kita nak proses. Kalau kita lalai begini, asyik kena ditombangkan oleh nafsu.
ditembangkan oleh syaitan, menyebabkan kita makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau sekiranya dia minum arak, dia kata kena raikan orang, ya, sejawab dia hadadnahu, kami akan kenakan dia hukum had minum arak berapa? 40 rotan. Zaman Sayyidina Umar 80. Zaman Sayyidina Umar orang minum arak ni Sayyidina Umar sesah 80 rotan. 40 had yang termasuk dalam hudud, dan 40 lagi takzir, dicampur dua sekali. Allah Ta'ala bagi akal, tiba-tiba kau rosakkan dengan benda yang memabukkan. Itu mabuk hissi. Ada pun lagi berat lagi, mabuk maknawi. Di dalam hadis sahih dari riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, wasiatkumus sakratan, sakratul hubbil ashi wa hubbil jahd, fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa qa'imuna bil kitabi was sunnah kas-sabiqina al-awwalin minal muhajirin wal ansar atau kamakan. Hadis ini selalu diulang-ulang oleh al-alim mu'allamah, mursyid kita, guru kita, Tuan Guru Syekh, telah Haji Tuan Guru Haji Abdul Wahid telah angkat makam dia dan martabat, dan mana ceramah selalu diulang hadis ni. Ghasyiyatkumus sakratan, memabukkan kamu oleh dua kemabukan. Ni mabuk maknawi, lagi dahsyat. Minum arak dahsyat kalau minum pagi, tapi petang besok mungkin dia dah clear. Tapi mabuk ni kalau kena sampai mati orang dalam dia tak clear lagi. Ya, memabuk kamu oleh dua kemabukan. Pertama, hubbil aish, mabuk dengan kehidupan dunia tak habis-habis. Ya, tak habis-habis kepala otak di dunia, tak habis. Duit, pangkat, jawatan, ya, yang ni gila jebut jawatan, nak memimpin diri pun tak boleh pimpin, nak pimpin orang. Ya, akhir negara pun dijual. Allah. Yang kedua, wa hubbil jahd, kasih tenggelam, mabuk dalam kejahilan. Dia tak kenal siapa diri dia, siapa Tuhan dia tak kenal. Dia tak tahu daripada mana, di mana dan ke mana dia nak pergi depan. Ya, tak tahu. Khayal, mabuk ni lebih dahsyat. Kalau kena mabuk ni dua ni, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Rasulullah SAW menyatakan tak akan nampak lagi dah orang buat amar ma'ruf nahi munkar, tak ada. Dan bila umat Islam tak buat amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam menjurang ke arah kecelakaan. Ya, dia akan rosak serosak-rosak. Wal qaimuna bil kitabi was sunnah, orang yang mendirikan kitab dan sunnah di zaman itu, kasabiqin al awwali minal muhajirin wal ansar. Standard dia, pahala dia macam muhajirin dan ansar punya hebat. Itu dia antara pesanan, jangan terkena mabuk. Ya, kalau mabuk ni kena had, ya, maka mabuk maknawi itu dia punya apa? Mahjub, dia akan terhijab. Tidak ada bala boleh besar bila qalbi insan terhijab dengan Allah Ta'ala. Kalau qalbi terhijab, tak ada makna hidup, tak ada makna hidup. Haiwan tu lagi baik kan? Kalau qalbi tak boleh menghadap Tuhan, hati tak boleh membesarkan Tuhan, tidak makrifah dengan Tuhan, maka haiwan tu lebih baik daripada dia. Maka wahzar aidan minal haya'i at-tabi'i fa innahu ma'dudun min jumlatil kibr indal qaum. Wa qad asyara ilaihi as-sayyidi Umar ibn al-Farid radhiyallahu an qad sallallahu sirah tamassak bi adhiyalil hawa wa khla'il hayah wa kulla sabilan nasikina wa in jullu. Dan hati-hatilah engkau, ya, hati-hati engkau juga daripada sifat malu secara tabiat. Malu tabiat kerana sungguhnya ia dihitung daripada sejumlah sifat sombong di sisi kaum ini. Ya, malu tabi'i, bukan malu syar'i. Ya, dia malu ke orang tu, malu yang tak kena. Nak pakai tudung malu, takut orang kata itu malu, ini sombong lagi. Malu nak meletakkan diri kita hamba, hina dengan Tuhan, ya, itu semua malu yang tak betul. Sepatutnya kita malu menjauhkan diri dari Allah Ta'ala. Kita malu dengan Tuhan, tu ringkas dia. Jangan malu dengan makhluk, malu dengan Allah SWT. Dan Sayyidina Umar Ibn Fard radhiyallahu an telah memberi isyarat dengan syairnya, berpeganglah engkau dengan hujung hawa nafsu dan buanglah sifat malu tadi. Ya, tamassak bi adhyadil hawa, kemudian wakhla'il haya, dan buanglah sifat malu yang tidak kena, malu tabi'i.
Sebab dia kena keluar sifat tabi'i. Ya, dan hikam kata apa? Hendaklah kamu keluar ukhrud min awsafil basyariyah. Jadi sifat tabi'i. An kulli wasfin munaqid li ubudiyat litakunu linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qaribah. Ukhrud, kamu kena buang segala a'rad basyariyah, sifat-sifat yang radi'ah, yang tabi'ah. Ya, yang maksud tabi'i ini kena buang, bahawa dia boleh menembus hijab-hijab jalan rohani dia dengan Allah SWT. Dan hampirilah jalan para pelaku ibadah sekalipun mereka sangat mana tadi? Sekalipun mereka itu sangat agung. Mana kamu kena menjalani akan jalan mereka untuk selamat. Kunu ma'as-sadiqin. Ya halladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Kenan wa huwa ayil haya'u at-tabi'i an yastahya asy-syakhs an yazkurallaha ta'ala bi raf'in saut bi hadratin nas. Ni terang ini dia. Dan dia telah malu secara tabiat yang tidak dikendaki ni, bahawa seorang tu merasa malu untuk berzikir kepada Allah dengan menyaringkan suara di hadapan orang. Ya, nak zikir kuat-kuat kan malu, orang kata apa pula pada jerit je lah. Ya, kau pakik yang kuat-kuat. Summa qasad qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kemudian hati mereka menjadi keras, lebih keras. Summa qasad qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijara aw makna bal, mana bahkan lebih keras daripada batu. Hati manusia ni kalau degil dia tu lebih keras daripada batu. Orang kata jangan hasad, dia hasad. Orang kata jangan dengki, dia dengki. Orang kata semua degil, keras macam batu. Nah, ini nak sampai Tuhan, pakai mampu sampai. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sungguhnya ada di kalangan batu tu yatafajjar minhul anhar, terpancar air. Sekerah batu air boleh lalu. Tapi hati manusia kalau keras, ayat Quran tak masuk, hadis Nabi tak masuk, pesanan aulia tak masuk. Punya jahat, keras hati itu. Bila hati keras, tuan-tuan nak pecahkan dia boleh jentik macam ni ke? Kena bangkung. La ilaha illallah, tembak tu. Allah jeritkan kat kalbi, kat roh, kat sir. Tak kuat. Supaya nur zikir tadi masuk dalam. Pum, dia pecah. Ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minal anhar. Ya. Batu tuan-tuan boleh air keluar. Tapi hati manusia kalau dia keras, habis. Ada dasar pada inilah para arifin billah yang menjalan zikrul jahr. Ya, macam tarikat Ahmadiyah, Idrisiyah, tarikat Qadiriyah, tarikat Samaniyah, mereka menggunakan zikir kuat. Alaika bizikri bijahri bizikr fa inna zikr bisir la yufiru ruqyah. Lazim kamu zikir dengan kuat, tembak karat-karat kelalaian hati kamu, kedegilan hati kamu nak menghadap Tuhan. Tembak kuat. Ya, supaya apa? Karat tu jatuh sekeping, barulah dia akan terang. Nak zikir kuat kan orang kata apa, malu kat orang tu, malu syaitan panggil. Apa malu dengan orang? Kau dengan Tuhan je. Ya. Habis masa zikir kan perempuan zikir kuat tak ada. Orang tengah berzikir semua tengah menghadap Tuhan. Tak ada masa nak dengar suara kau apa. Sebab tu masa almarhum al-alim muallama al-waliyul kabir Sayyid Syekh Abdul Rashid radhiyallahu an. Saya hadir majlis zikir dia, yang perempuan terjerit pada dia kan. Allah. Siapa nak wilayah dia, orang tengah syok dengan Tuhan. Ya, itu maksud dia. Bukan siapa dengar orang perempuan pakai tengok campur-campur suara macam tu. Orang mana tuan nak daga ke? Tak ada gila orang tengok orang tengah berzikir. Ya. Kau pula malu nak zikir, kau malu konon ni. Tak adalah. Ikut kata ulama ni, ulama dah cakap ni. Kalbi kau keras, tembak dengan kuat-kuat zikir. Itu tarekat yang menjalani zikrul jahr. Ada pun yang menjalani zikir sir, atau dia pakai hadis lain. Ya. Itulah disebut dalam hadis Nabi SAW, afdalu zikrul khafi wa afdalu rizq ma yakfi. Seafdal zikir khafi, senyap. Itu nak Syaban kita bawa. Sini ada dua, kita gegau ada, kita pungut. Pada maghrib kita gegau kuat-kuat. Lepas tu isyak kita buat Syaban, kita terik. Ya, kita gegau atau kita terik. Mana-mana boleh jalan. Dua-dua ni
no comment. Semua ada nas masing-masing. Ya, dia nak zikir semua ada nas masing. Ulama-ulama yang bawa semua arifina billah. Ya, bukan macam Wahabi bukan nak arif, itu ma'arif ni. Orang zikir hu tak boleh, kau tak faham sudahlah kan. Ya. Dia pula kata macam apa monyet, kau beruk panggil. Lebih beruk daripada beruk lagi kau. Arifina billah lah, macam standard kau baru nak tahu alif betul belajar. Orang dah usul ila Allah. Ya. Jadi dia kata wahwa ayul hayati tabi'i, mana malu tabiat, malu yang tak boleh pakai ni, malu biasa ikut pandangan orang. Ayastahiyas sakhas, bahawa dia malu an yazkurallaha birrafin saut, dia malu nak zikir tu dengan angkat suara, jerit sajalah kuat-kuat. Ya, kau malu dengan orang, mana kau terhijab dengan orang, kalbi kau tak menghadap Tuhan. Ya, saya kata kuat-kuatlah kan. Apa ada berapa kilo dalam mulut kau ada emas, kau tak nak jerit aja kuat-kuat. Dengan syarat dia punya sebutan makhraj dia betul. Ya, kau berjerit-jerit sebut tak betul pula kan. Ada juga tu fasayakfi kahumullah, dia baca kia sayakfi. Kia sayakfi dia baca kia sayakfi. Kau nak kita kia ke kata? Ada dengar. Itu kita buku dah ada kan. PDF ada tu, buka PDF Ahmadiyah yang kita edar tu, sebelum pergi tu buka, baca, hayati makna dia. Tak payahlah aku nak pergi terang ke makna lagi dah, dalam tu dah ada dah, semak dan hayati zikir tu. Maknanya hayati makna itu betul, barulah insya-Allah ada kesan qalbi kita tadi. Habis. Jadi masing-masing ada. Kalau syaban kita buat saya senyap, sebab mereka ada cara dia. Dia macam mazhab juga, mazhab syariat kan. Nah, ikut Hanafi cara Hanafi, ikut Maliki cara Maliki, semua tu diterima berlaku. Ya, semua terima. Jangan nak komplain kau lain. Kau lebay, mana nak komplain? Ya, ini yang bawa ni arifina billah, bukan sebarang orang. Habis. Wa aktsaru man yatruku zalika bi hadratin nasi ashabal anfus kal qudati wal mubashirina wa syuyukhil arab wa nawihim. Kebanyakan orang yang meninggalkan hal demikian di hadapan manusia adalah empunya nafsu. Saya kata zikir kuat, dia tengok orang ni malu zikir perlahan ni. Ya, orang kata kuat lah, kalau orang kata pelan-pelan lah, ikut ajalah kan. Kuat jerit, pakik kau kuat, pakik mana dalam tu. Bukan Ta'ala dia kata zikir pekak, bukan Tuhan pekak. Zikir kuat-kuat Tuhan tak dengar, itu bukan tak dengar, kalbi kau tu pekak angin. Payah nak menghadap Tuhan. Kau titik dengan zikir pun dia lari, kau titik zikir dia lari, tu degil langil. Lepas tu kena pakik kau kuat, tembak ke kalbi tu. Ya. Dan kebanyakan orang yang meninggalkan hal demikian di hadapan manusia, ya, orang suruh zikir kuat, dia tak nak zikir slow je, macam dia konon dia apa, baik now, adalah empunya nafsu sebenarnya. Dia ikut nafsu tak perasan. Ya, seperti para qadi, ya, mubasyirin, ya, juga syekh-syekh Arab dan seumpama mereka, ya. Mereka yang tak menjalani jalan para arifin, dia tak tahu selok belok dia, ya. Sebab tu Imam Ghazali kata talabu syekh wajibun. Talabu syekh wajib ala kullil murid walau kana min akabiril ulama. Walaupun dia terbesar daripada ulama syariat, 10 mazhab dia alim, sunan sitah habis mengaji, tafsir sebut apa semua dia mengaji. Rohani kena cari guru khas lain kan. Dan Allah Ta'ala sampaikan seseorang tadi tak semestinya pada guru dia hebat. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, guru dia jabatan hebat-hebat, Imamul Haramain, bukan calang orang. Tapi disampai di tangan siapa? Syekh Abu Ali Al-Farmadi, tukang jahit kasut tepi jalan ni. Tu disampai Tuhan dengan Syekh Abu Ali Al-Farmadi. Tapi dia muhaddis lah, ulama hadis tu. Ada juga lebay kotai, dia kata tengok Syekh Abu Al-Farmadi tu tak ada ilmu pun, kepala otak kau tu. Jadi dia tak ada ilmu, dia nak mimpin. Dia kata Syekh Abu Al-Farmadi tukang kasut, saya boleh pimpin orang. Kau tak tahu tu muhaddis, ulama hadis besar, bukan jalan orang. Tapi dia tidak masyhur. Ya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam ni tuan-tuan, 7-8 mufti tu menubuh ketiak dia. Hebat tak hebat alim. Dia sampai dengan siapa? Allah Ta'ala jodohkan dia sampai dengan siapa? Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas, ya, orang tak terkenal kan. Ya, kenal juga betul lebih kurang je.
Sampai satu ketika Syekh Wahab Syarani sindir ni. Ketika Syekh Wahab Syarani pergi ke pejabat, lalu di tepi rumah Syekh Ali Al-Khawas, dia kata subhanallah lam yaj'al waliyan minal jahil gitu. Segala puji bagi Allah yang tidak melantik wali di kalangan orang jahil. Samp dipukul kawan Ustaz ni. Syekh Wahab apa Syekh Ali Al-Khawas jawab, Maha Suci Tuhan ni tak mustahil dia berikan ilmu, dia punya segala-gala, bukan payah sangat gitu. Jadi akhirnya terbuka lah cerita dia. Pada malam tu Syekh Wahab Syarani, rumah dia kan orang Arab, dia ada sutuh atas tu. Jadi musim panas dia naik atas tu berehat, ambil angin. Jadi dia naik tu, naik tangga tu, dia pikul bini dia nama Siti Zainab. Dia pikul malam tu. Habis. Besok pagi dia lalu di sini lagi. Maha suci Allah Ta'ala yang tak lantik wali daripada orang jahil. Situ baru tu buka. Apa tu buka? Syekh Ali Hawas kata, ya subhanallah lam yaj'al himaran li Zainab gitu. Maha suci Allah tidak menjadikan aku himar bagi Siti Zainab. Masya Allah, terkejut dia kata, mak dia tahu aku dalam rumah tadi. Baru dia tahu. Mana arafallah lam yastur alaihi syai'. Siapa makrifat dengan Tuhan tidak tertutup, Tuhan buka dengan nur, itu buka. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takut kamu akan firasat, tenungan batin orang mukmin yang kamil. Dia menenun dengan nur daripada Ta'ala. Lepas tu baru dia mengajak, Tuan Syekh, saya nak berguru. Kata aku orang jahil lah, ambil paku buah keras ni. Ya. Habis ringkas cerita dia, nak, kalau kau nak satu syarat, segala kitab kau tu, Syekhul Islam punya kitab atau apa terela tak tu tuan ni. Buat kitab kau semua tu susun baik-baik, ikat, pergi cempak kat muara sungai. Satu kitab pun kau jangan ada gitu. Syekh Ali Hawas pun apa? Syekh Wahab Syarani pun bungkul lah kitab tuan. Nak terja dekat tu, teruja ke tak jadi letak kitab ni dia balik. Syekh Ali Hawas kata, apa kau nampak? Tak ada apa tuan. Kau boleh cempak, dia kata. Betul, boleh cempak. Betul tuan, dia kata. Pergi cempak, dia kata. Baru dia cempak. Bila dia cempak di kitab dia itu, belum jejak air, tangan daripada alam malakut angkat kitab tu. Ni kata. Habis cerita. Dah baik. Mana apa? Dia jangan kau beriktimad dengan ilmu tadi tu. Sebab ilmu kena ada. Wakhlak nak lain. Sila cabut sepatu kamu nak masuk menghadap sultan. Nak pergi ke istana kena pakai kasut, tapi nak masuk istana buka kasut. Nak berjalan ke Tuhan kena ada dua selipas, syariat wal hakikat, ilmu dan amal. Tapi nak masuk hadrat, nak masuk hadrat jangan pandang ilmu, jangan pandang amal. Itu maksud dia. Jangan pandang, bukan buang ilmu, jangan pandang semua minallah dari dia, baru kamu boleh masuk. Jadi kalau kau pandang ilmu kau hebat, kau Syekhul Islam, inna asyaddan nasi hijaban al-ulama wal-ubad wal-zuhad. Orang yang paling tebal hijab dengan Tuhan jawab dia ulama. Bila dia beriktimad pada ilmu, dia rasa ilmu dari dia, handal dia, bijak dia. Wal-ubad dan ahli ibadat, dia rasa ibadat dari dia. Malam tak tidur, siang berpuasa, nampak dia, Tuhan ni tak nampak. Itu mahjub. Dan juga zuhad, dia ada sifat zuhud, dia rasa wah dia paling zuhud, orang lain semua tak zuhud, dia seorang je zuhud. Ini semua dia panggil ru'yatun nafs. Bila kau pandang ni diri kamu, mahjub kau dengan Tuhan. Lepas daripada tu barulah dibai'ahkan. Meletup, terangkat turun tuan. Segala kitab yang dicempak tadi itu masuk dalam dada dia secara laduni tuan. Soal dia pun nak jawab, musuh berapa kitab apa semua. Dia masuk dengan nur laduni tu, dicempak dalam qalbi. Syekh Wahab Asy-Sya'rani wali besar tuan. Wahab Sya'rani alim bainal ilmain zahiran wa batinan, syariat wal hakikah. Tidak anti dia. Maksud dia apa? Nak buangkan pandangan makhluk. Ini jalan tarekat, makhluk kata sikit terasa hati, orang ini rasa hati, dia main kata hati-hati. Hati kau pergi kat Tuhan lah, kau pergi kat orang buat apa bodoh panggil. Kau ikut suruh zikir bersuruh, hati kau dengan orang. Orang puji kau terangkat, orang kata kau kecil hati, itu semua bodoh punya kerja. Hati kau pergi dengan Tuhan, berjalan terus ke hadirat Tuhan. Kau berarti hegi-hegi menghadap makhluk apa? Sebab nak sampai tu hatta yastawa indahu, sama bagi dia apa? Al-madah wa zam. Orang puji tak rasa apa, orang caci pun tak rasa apa, baru dia boleh jalan. Kalau segi-segi nak suruh pandang kita, nak suruh tengok kita, nak suruh hormat kita, itu dia panggil lebay malang. Lebay malang. Tak ada masa dah tuan. Umur pun tak apa lagi, takut tak terlepas hijab kita dengan Tuhan. Berarti hegi-hegi mandang makhluk. Sebab dia guna kosong. Farrik galbak minal aghyar, kosongkan kalbi kamu lain daripada Ta'ala.
Baru yamlahu bil ma'arif, Tuhan penuhkan dengan ma'rifat wal asrar dan sir-sir, Tuhan akan cempakkan. Ya. Ini degil payah nak buang. Orang cakap, orang mengajar tak nak pakai, itu masalah. Dengar cik tak masuk dalam. Buang makhluk. Ya, buang makhluk apa? Hati kita tak ada rasa dengan makhluk. Tak ada apa lagi dah. Kita dengan Tuhan je. Tu nak jalan Tuhan. Ni kadang orang kejap orang. Lepas tu dalam WhatsApp pula bergaduh begini, apa gila. Ya. Saya ni zikir dah banyak dengan Tuhan tapi tak dapat khalifah pula otak kau tu. Kau ngaji nak kau berzikir nak suruh dapat khalifah, pelepah aku bagi kau tu. Nak berjalan jangan ada qasad tu semua tu. Qasad itu terus ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Tu je. Tak faham slogan kau baca tapi kau letak kat mana? Terus hati dengan Tuhan ni, jangan menghadap pada makhluk. Kau nak puji ke apa tak ada rasa tu. Kita ada rasa dengan dia je. Ya. Wa aksarun mandiri. Dan satu lagi, iza kullifa ahaduhum an yazkurallaha ta'ala bihadratin nasi khasara indahu khajal ka'annahu irtakaba ma'siyah famislu haula'i yajibu alaihim al-zikr birraf'in saut birraf'in saut hatta yakhruju anil kibr. Apabila seorang mereka tadi ditaklif untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, iza kullifah, jadi taklifkan seorang ayazkurallah Ta'ala bihadratin nas, di hadapan manusia. Ini kadang-kadang mursyid macam tu, diuji dia. Kau bawa kau duduk kau zikir depan orang ramai, dia tahu orang ni malu zikir depan orang, zikir kuat-kuat dia tu. Ya, sebab dia nak buang dalam kalbi tu ada benda tu. Imanu mar'ul la yatukunu mutakammilah hatta yarana nas kal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang macam tengok unta, tak ada rasa apa, tu maksud dia. Tengok orang macam unta, bukan menguntakan orang. Untuk orang jangan orang kata kau ni macam unta, marah orang. Ya, mana tak ada rasa apa. Peringkat tu nak buang. Ya. Kadang-kadang dia orang ada jawatan-jawatan kan, banyak orang kerajaan kan. Kalau zikir saya slow. Saya kata zikir kau buat depan orang. Dia malu kan, sabar muka, buat je dia. Kalau tak buat kau tak sampai kata. Wah, buat juga sampai tak rasa orang lain. Lepas tu mula datang warid sampai. Pun tu tempat. Ya, bila kalbi kamu bersih daripada menghadap makhluk, baru warid akan sampai. Ya, macam gelas kan, bila bersih baru boleh tuang air. 1000 jenis air boleh tuang. Tapi kalau nak tuang tengok dilipar mampus atau dicecak mampus ke dalam tu, baru nak tuang apa pun kan. Ya. Ni bangkai banyak. Kotor makhluk dalam kalbi, buang. Tu. Pasti terhasil di sisinya, ya, apabila ditaklifkan zikir kepada Allah Ta'ala di hadapan manusia, buat dia kata, ya. Ni kan nak zikir tengok orang, kau orang kata aku nak zikir kuat-kuat apa rupa, tak ada. Kau zikir kau jangan menghadap orang, betul hati menghadap Tuhan dia, ya. Pasti terhasil di sisinya perasaan malu, kerana nak zikir kuat-kuat dia rasa malu pula orang, ya, jerit saja lah. Ya, tu nafsu tu buang dia, tu. Seolah-olah dia melakukan maksiat, dia malu nak sebut zikir kuat tadi tu, seolah macam benda tu maksiat pula, malu ke orang kan. Pekikkan aja, tembak dalam tu. Maka seumpama golongan ini wajib kata mereka untuk berzikir secara nyaring, tengok tu, birraf'i saut, angkat suara tu, ya. Orang suruh angkat suara, angkatlah suara. Kalau orang kata zikir jangan ada suara, jangan ada suara, ikut aja, ya. Talabu syai' wajibun ala kulli murid, ya. Walau kana min akabil ulama. Sebab jalan sir dia orang ada pengalaman dalaman, ya, nak tutup kat mana suis yang rosak nak dia betulkan. Kadang orang tu suis ni baik, yang ni tu rosak. Kadang suis yang ni baik, yang ni pula masalah, tak sama kan. Tu. Hingga mereka dapat keluar daripada perasaan sombong, ya. Konon dia rasa dia hebat, aku ni waktu dia zikir kuat-kuat, kawan kata aku ni makan rendah kan. Aku zikir rupanya bukan dia murakabah, dia tidur. Orang zikir bagus, wah dia tunduk. Ingat murakabah, rupanya dia basi keluar. Ya, lanjut ajalah lebay, kata orang suruh kuat-kuat ajalah. Ya. Kalau orang kata pelan-pelan aja, jangan banyak cakap. Kalau nak ikut mursyid berjalan, Harif Billah berjalan, ikut ajalah apa dia cakap kan. Mereka ni berjalan, mereka dah ada pengalaman. Ya, yang tak ada pengalaman bodoh ni Wahabi je. Wahabi yang bebal kan, pengalaman tak ada, bebal lagi tolol, itu Wahabi.
Ya. Allah karim. Dan satu lagi, wa kana Sayyidu Muhammad al-Hanafi rahimallahu taala ya'muru ashabah birafin saut. Loh, birafin saut bizik fil aswaq. Kan ni lagi teruk. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah pasar. Sikit kuat-kuat dia tu. Wah. Lagi kau nampak orang kan lagi padat parah kan. Dia sengaja nak test kalbi kita tu. Ada rasa tak dengan orang? Sampai tak ada rasa apa lagi dah. Tuan Haji Wahid lagi dah duduk ni dalam kereta tu. Azan kuat-kuat dia tu. Orang takat telinga dia tu. Kau rasa malu kat orang ada. Jerit kuat-kuat dia tu. Sekarang nak test saja tu, nak usik kita punya kalbi. Kau menghadap makhluk, kau ada Tuhan. Kalau kau menghadap Allah Ta'ala tak ada apa. Apa musyrik suruh buat kau buat, jalan ni. Dia tak pandang orang. Ini nak pandang orang leceh lah. Kau pandang dia orang, kalbi kamu tersangkut makhluk. Ya, sedangkan warid datang nak putuskan benda tu. Aurada alaikal warid liyatasallamat min yadil aghyar. Warid sampai nak selamatkan kau, kalbi kau jangan dipegang oleh makhluk. Dipegang makhluk, malu orang, tengok orang tak sampai. Habis pungkat dia. Rapi yang sahab bizikri fil aswaq wa syawari' wal mawadi' al kharibah al mahjurah. Yaqulu uzkurullah ta'ala bihazil amakin hatta tasira tushhidukum yaumal qiyamah, ya, wa tahriku namus, ya, tab'an nafsu fa innakum fi hijabin ma lam tuhrikuhu fa'lam zalika ya akhi. Dan satu lagi pesanan Al-Arif Billah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dia kata apa? Dia kata, ya Sayyidi Muhammad Hanafi adalah Sayyidi Muhammad Al-Hanafi radhiyallahu anhu, wali besar, memerintah para sahabat, mana ashab ataupun dia punya murid dia, dengan menyaringkan suara ketika berzikir. Zikir pakik kuat-kuat kan. Tambah-tambah yang rasa malu-malu. Yang malu tu kita nak pergi diri kuat. Sebab dalam malu tu nafsu dia dalam kepala dia. Sebab apa? Malu kat orang. Orang. Pada orang dia lemput dia. Kita tembak je. Sama kau tengok orang tak ada rasa apa lagi dah. Kau pakik aja kuat-kuat zikir. Kan? Memerintahkan pada sahabatnya dengan menyaringkan suara ketika berzikir di pasar-pasar. Jalan-jalan, tempat-tempat runtuhan yang ditinggalkan. Dan seraya beliau berkata, hendaklah kamu berzikir kepada Allah Ta'ala di tempat-tempat ini hingga jadilah ia saksi kamu pada hari kiamat besok. Masya Allah. Macam azan lah, di mana suara dia yang dengar, jamadat apa semua, kayu kayan, semua akan jadi saksi di akhirat tu. Dan kamu dapat mencarikan tabiat nafsu tu, dapat carikan tabiat nafsu tadi, barulah dia boleh mencarikan akan perjalanan yang jauh jadi dekat. Kerana sesungguhnya kamu masih berada dalam hijab selama mana kamu tidak mencarikannya. Lagi kita tak koyakkan nafsu, lagi tu kau berada dalam hijab. Kan nafsu tu koyakkan dia. Ya, apa benda-benda yang tak nak kita koyakkan, barulah dia boleh sampai ke hadrat Allah SWT. Maka ketahuilah demikian itu, wahai saudaraku. Itu pesanan bagi Al-Arif Billah. Kemudian hati-hati daripada menipu dan perkerjaannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna khaira kullahu bi anta bina raufur rahim. Alhamdulillah. Ada zaman bawahnya akan. Bismillah. Ya